Umi ada orang kata mungkin anggap yang Umi dibayar buat pindahan apa komen. Sebab ada orang mana media mana je? Malaysia kini. Malaysia kini. You ada tak tadi saya bersumpah? Saya bersumpah saya sebagai seorang Islam. Kalau kita orang Islam, saya tak tahu lah kalau orang lain bagaimana. Tapi kalau kita orang Islam, kita dah lafazkan wallahi wa billahi wa tallahi. Jangan main-main dalam Islam. Bagi hukum karma Allah SWT cukup setahun haul kita bersumpah, tak lebih walau satu hari pun kita akan mendapat musibah yang amat dahsyat. Sebab tu Anwar pun tak boleh. Sebab tu kita takut nak bersumpah. Sebab Rasulullah, kalau kita kaji sejarah, ketika dia difitnah oleh kaum Nasrani, Rasulullah masuk dalam masjid, Rasulullah bersumpah dengan menggunakan musyrah. Musyrah itu apa? Musyrah itu adalah Al-Quran. Berapa kita mempersendakan Al-Quran? Saya dah bersumpah dan saya dah tunjuk bukti dan saya dah tunjuk evidence. Sebab tu saya masih ingat Azmi, masa dia berjumpa saya di restoran Isteri Melayu, dia masih cuba bercakap baik dengan saya, merayu-rayu sebagai seorang tamu. Tapi bila saya menunjukkan sikap degil saya masih ingat kata-kata Azmi. Dia kata, since kami bodoh sombong, degil dan ada dengan cakap orang, dia kata, I'm giving you 48 hours from now, you will face the consequences. Kita akan tangkap you di bawah ISA, bos aku baik dengaranmu. Dan saya masih ingat, saya pandang muka dia, saya rasa sedih, saya rasa sebab seorang abang dari satu ibu, satu bapa yang tahu hukum agama sanggup menghalalkan cara. Dan saya cakap, it's okay ni, kalau itu kadar Allah kepada aku terima. Which is true. Selepas 48 jam saya ditangkap dengan begitu hina di rumah arwah Dr. Rustina, kawan saya seperti seorang penjenayah. Dari 12 malam sampai ke subuh, saya ditorture, didera, dipaksa menandatangani surat akuan bersumpah untuk menarik balik segala pertuduhan. Lagi satu saya lupa mention, dalam surat akuan sumpah palsu, dia dah kaitkan dengan semua nama politician, musuh-musuh politik macam Tun Daim, Tengku Adnan, Rahim Tamici, adalah a few. So sebab itu rakyat nampak unsur konspirasi di situ. Sedangkan yang berkonspirasi dalam Anwar, Azmi dan orang-orangnya, not me and Dr. Mahathir. Dr. Mahathir, kalau kita ingat, I think those from TV3 hari ini, kalau boleh tayangkan semula di TV 18 Ogos, sehari selepas saya ditangkap 17 Ogos, 18 Ogos di semua TV1, TV3, Dr. Mahathir kata hanya orang bodoh dan gila saja akan percaya cerita ini. Dan Dr. Mahathir menganggap saya seorang perempuan psikotik, seorang perempuan desperado mengikut fitnah yang disampaikan oleh Anwar. Tapi selepas Musa mengesahkan semua bukti selepas 6 bulan penyiasatan, barulah Dr. Mahathir panggil saya pertama kali pada 26 Ogos 1998, sebelum beberapa hari Anwar dipecat. Dan kali kedua Dr. Mahathir panggil saya pada 1 September 1998, sehari sebelum Anwar dipecat. Selepas semua pengesahan Dr. Mahathir dapat daripada pihak berkuasa. So tidak ada unsur konspirasi di sini. Ini bukan Wikileaks, ni Wiki. Dekat sini ada satu. Kita akan serahkan kepada SPRM. Di satu single account Malaysia French Bank, nombor account under Syamsidah binti Taharin, di sini saja ada 8 juta 8.496492. Di sini saja. Ayo 1994. Lagi satu, saya lupa sentuh tadi, kita juga nak SPRM siasat. Bagaimana Syamsidah Tahrin boleh jadi, kata silap saya, Executive Director di Video Elite Bank dengan gaji RM25,000. Tidak termasuk entertainment allowance lah. Dengan sebuah kereta Audi WEU 64 dengan seorang pemandu khas, dan dia tidak perlu pergi bekerja.
di satu penthouse yang terletak khas di atas video. Saya rasa Dato' Nala lebih malu. Itu tenis, itu maknanya tenis maknanya. Itu permainan tenis. Kalau ada orang sudi nak tengok muka saya, nak panggil saya akan pergi. Saya rasa kalau orang kata Anwar tu is a good orator, I think kalau dia nampak muka saya terkencing. Saya cabar Anwar Ibrahim berdebat dengan saya. Berapa ni nak tengok? Saya cabar Azmin Ali dan Anwar Ibrahim berdebat dengan saya dulu sebelum mereka menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Saya rasa yang lebih arif tentang ini, saya rasa rakan-rakan seperjuangan yang lain akan dedahkan macam Ezra, macam Anwar Syahri dalam Mahkamah nanti, insyaAllah. Mereka lebih arif tentang perlibatan beliau dengan Soros, dengan Al Gore, dengan Madeleine Albright dan sebagainya. Itu saya rasa Ezra dengan Anwar Syahri lebih arif tentang itu. Saya tengok, because saya rasa bila tahun PRU 2008, bila saya tak membantu kerajaan, bukan saya nak angkut, bukan saya nak ikut, tapi bila saya tidak turut serta bersama kerajaan membantu segala pertolongan demokrasi pihak pembangkang, kita lihat bagaimana Anwar begitu hebat meracuni fikiran rakyat, akhirnya kita hilang 6 negeri. Anwar memang saya bagi challenge dia. Dengan orang lain dia boleh kencingkan, dia boleh kelentur, not me. Dalam mahkamah pun saya panggil dia anjing Anwar Ibrahim dan dia tunduk. Sebab saya tahu semua rahsia dia. Saya rasa orang yang layak berdebat dengan dia, mencabar kredibilitinya adalah saya. So kalau saya around the country, saya rasa habis dia. Saya ada my own strategi, tapi terpulanglah kalau pada pihak kerajaan, pihak UMNO nak panggil saya, wallahualam. Sebab mungkin mereka tak nak dikaitkan dengan konspirasi, mereka pun letih. Zaman Mahathir orang kata Mahathir upah saya, zaman Najib pula kata Najib pula upah saya, dia orang pun takut. Tapi saya rasa buat apa kita nak takut dengan si Dajjal yang satu ni, for what? Kerana kebenaran, biarlah orang nak kata konspirasi atau apa, Allah tahu. Kita orang Islam, kita ada Allah, kita tahu. So saya rasa saya mungkin akan terpanggil. Kalau government tak panggil pun, mungkin saya akan terpanggil untuk round the country, insyaAllah. Baca, saya seorang ahli UMNO yang mempunyai prinsip. Kita rakyat, kita berhak menegur pemimpin. Kita bukan nak memboleh pemimpin. Apa yang berlaku hari ini, cium tangan, jadi pemimpin tak mendapat signal yang jelas. Salah satu sebab UMNO digambarkan begitu negatif kerana orang dalam sendiri yang membuat dia menjadi negatif. Macam Anwar 16 tahun dalam UMNO, kenapa dia tak berbetulkan UMNO dari dalam? Lalu bila dia nak keluar, dia nak lanyap. Masa 31 Ogos 1998, sehari sebelum dia dipecat, saya berdiri teguh di belakang pimpinan Dr. Mahathir. Lepas hari 2 September dipecat, maha Firaun maha zalim. Kita tengok apa jenis manusia. Masa kau dalam tu, kau kipas pukul Mahathir tu, kau kipas. Tapi bila kau keluar, kau lanyak sampai macam tak ada marah. Ini yang kita berbetulkan. Saya kecewa dengan Pak Lah sebab dia tidak menghormati Dr. M. Bukan saya kata Dr. M tu maksud, Dr. M pun ada buat kesilapan. Tapi kita sebagai rakyat, kita tak harus maksudnya kita terancamkan dia di mata umum. Siapa Mahathir dan sebagainya, itu salah. Dan saya berhak menegur. Itu prinsip saya, nak rakyat lihat itu prinsip saya. Kalau pemimpin tak betul, kita berhak menegur.